Sultan B binti Fakir Muhammad. Beliau pensyarah kanan di Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah. Dan yang keduanya, panel kita juga adalah Profesor Madya Dr. Marzilah binti Makhsin. Beliau merupakan Profesor Madya di Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden. Begitu, Dr. Betul? InsyaAllah. Yang mana kedua-dua daripada kalangan ahli panel kita ni, Masya Allah, tabarakallah, akan mengupas tajuk yang akan kita hidangkan. Cukup sensasi sebenarnya, yang akan memberi input kepada kita berkaitan tentang perjalanan kehidupan kita, apatah lagi dalam mencerna kepada pendidikan kebangsaan kita. Sebab kehidupan kita hari ini adalah berlandaskan kepada ilmu. Dan pastinya dengan ilmu inilah terlahirnya proses untuk mendapatkan ilmu itu adalah melalui didikan. Jadi pendidikan ini akan memberikan suatu penyuluhan kepada kehidupan masyarakat. Sama ada kita secara individu ataupun keluarga kita. Apatah lagi kepada masyarakat dan pastinya untuk kemajuan negara kita, insya-Allah. Jadi pada petang ni, satu tajuk yang cukup menarik yang sama-sama kita akan dengar kupasan daripada kedua-dua panel, iaitu melestarikan falsafah pendidikan kebangsaan dalam kemenjadian ummah Rabbani, mendepani revolusi masyarakat 5.0. Kita mendahului, insya-Allah. Jadi pada petang ni, tanpa kita melengahkan masalah, cuma untuk makluman kedua-dua panel, oleh kerana masa kita terhad. Jadi saya faham, saya tahu kedua-dua panel ni memang orang yang kalau dibagi saja satu tajuk pada dia, 2 jam, 3 jam kupasan mereka tak berhenti pun mampu lagi dilakukan oleh kedua-dua panel ni. Tapi oleh kerana masa kita ada terhad dan kita pun ada kekangan-kekangan yang perlu kita laksanakan, jadi kita cuma benarkan pada tiap-tiap panel, insya-Allah saya akan bagi kita ada tiga round lah, dia panggil 3 pusingan. Pada setiap ahli panel kita ada 3 pusingan. Jadi makna kita akan ajukan sebanyak 6 soalan. Setiap soalan ini kita beri ruang kepada ahli panel untuk mengupas hanya 7 minit. Hanya 7 minit saja pada tiap-tiap soalan yang diberikan. Sebab kalau tak bagi masa ni, saya bimbang ramai yang tak akan balik ni. Sebab anak-anak di sekolah nak kena ambil. Hari ni pula hari yang terakhir kita berada dalam bulan Syaban. Esok berpuasa mungkin kita dapat cuti 1 hari. Jadi sebelum tu kita pun mungkin nak buat persiapan untuk pulang lebih awal pada hari ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita pada petang ni dan saya akan menjaga masa ni. Jadi kalau mana cukup masanya nanti saya akan terus bagi isyarat lah kepada kedua-dua panel. Boleh nak Dr. Said dan juga Dr. Marzilah, insya-Allah. Baik. Untuk sesi pertama kita tebarkan tirai pertama kita. Dalam kita nak menjana satu persoalan berkaitan tentang tajuk yang kita bawa pada petang ni. Jadi kita nak tanya Dr. Said dululah. Saya mulakan dengan Dr. Said dulu. Saya gambar dia duduk di atas. Jadi saya mula dengan dia lah sebab gambar Dr. Marzilah duduk di bawah. Jadi saya tak nombor 2. Bergurau je petang ni. Kena bergurau sikit lah. Kalau tak gurau kita mengantuk. Jadi okey. Dalam kita nak melestarikan falsafah pendidikan ni dan juga nak membina dan mendempani revolusi masyarakat 5.0 ni, pastinya di sana ada satu tata cara ataupun mungkin juga ada satu bentuk yang kita nak kena laksanakan. Baik, saya nak wajuhkan kepada Dr. Said kita. Jadi apakah bentuk pendidikan yang melahirkan ummah Rabbani ni? Itu yang paling utama kita nak bawa. Apakah, saya ulang, bentuk pendidikan untuk melahirkan ummah Rabbani ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dia dengar tak suara saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhrijna min dhulmatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yastami'una ahsanah. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Gaddafi sebagai moderator hari ini.
yang dimuliakan sahabat saya, Profesor Madya Dr. Mazila, dan seterusnya sahabat-sahabat semua dan anak-anak ustazah yang dikasihi sekalian. Okay. Moga-moga insyaAllah hari ini sekarang ni di saat ni, kita sedang dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan kepada orang lain insyaAllah. Okay, berbalik kepada soalan yang ditujukan, okay, apakah bentuk pendidikan yang boleh melahirkan ummah Rabbani. Okay, saya nak mengajak sahabat-sahabat dan anak-anak sekalian untuk merenung surah Fatir ayat yang ke-28. Allah SWT berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Okay, maksudnya sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah SWT dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Okay. Jadi kita nak faham makna takut tu apa yang disebutkan dalam ayat ni. Okay. Jadi kita tengok menurut Imam Sya'rawi, okay, rahimahullah, Imam Sya'rawi kata khasyah maksudnya takut tu, takut yang bercampur dengan pengharapan. Okay. Kalau kita takut kepada manusia, kita akan lari, kan? Manusia tu ataupun haiwan tu yang nak bunuh kita akan lari. Okay. Tapi berlainan kita takut dengan Allah SWT, kita akan semakin dekat. Okay. Kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Okay. Sebab apa kita semakin dekat? Sebab kita ada pengharapan. Okay. Harapan, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kan? Moga-moga Allah beri keredaan kepada kita, kan? Allah tak murka kepada kita. Jadi kita akan semakin dekat. Okay? Dekat dengan kita beristighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah SWT. Jadi semakin kita takut kepada Allah SWT, semakin kita dekat kepadanya. Okay? Jadi itulah yang dinamakan manusia-manusia yang berani. Okay? Yang takut pada Allah SWT. Semakin dia takut, semakin dia dekat. Okay. Dan dalam ayat ni juga ulama disebut ulama. Siapa ulama sebenarnya? Okay, ulama yang kata sebenar-benar ulama ni siapa? Bila kita tengok Ibn Katsir, ulama ditafsirkan sebagai orang yang telah mencapai ma'rifatullah, okay, yang mengenal Allah. Okay, maknanya dia semakin banyak dia mengenal Allah, dia semakin dia takut pada Allah SWT. Okay, jadi daripada ayat ni, saya dapat rumuskanlah bentuk-bentuk pendidikan yang boleh membawa kepada melahirkan ummah Rabbani. Yang pertamanya ialah pendidikan yang boleh mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang pertama. Okay, jadi macam mana bentuk pendidikan yang boleh membawa ulama ni, yang melahirkan ulama yang takut kepada Allah tu? Yang pertama, yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okay, kita kalau nak dekat dengan orang, kita nak kenal orang, kita kena dekat dengan dia, kan? Kalau kita duduk jauh tak kenal, ya. Okay, macam tu juga kita dengan Allah SWT. Kalau kita nak jadi arifun billah, yang kata yang ma'rifatullah tadi tu, maka kita kena dekat dengan Allah SWT. Kan? Baru kita kita kenal Allah lah. Okay? Yang ni yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bila kata apa tujuan pendidikan, tujuan pendidikan ialah untuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi bila orang yang dekat diri dengan diri dia tu dengan Allah SWT, jiwa dia tu akan jadi kuat. Okay? Jiwa dia akan jadi kuat. Dia kuat boleh menghadapi apa-apa ujian, cubaan dia dalam hidup dia. Okay? Dalam masyarakat 5.0 ni, kan? Macam-macam cubaan, kan? Okay? Jadi sebab tu kita kena dekat dengan Allah Ta'ala lah supaya jiwa kita jadi dekat. Okay? Yang keduanya, bentuk pendidikan kedua, pendidikan yang mampu mendidik hati kita. Okay? Pendidikan yang boleh membentuk hati kita jadi hati yang bersih. Okay? Hati yang bersinar dengan cahaya Allah SWT. Jadi orang yang mengenal Allah ni, ma'rifatullah, hati dia sentiasa bersama dengan Allah SWT. Okay? Dia selalu online. Okay? Kita selalu online dengan sahabat-sahabat kita, kan? Hari-hari WhatsApp semua. Jadi dengan Allah Ta'ala pun macam tu jugalah, kena online. Okay? Bersama-sama Allah. Okay? Orang yang hatinya dengan Allah tu, maksudnya semua perkataan, semua perbuatan dia tu, halal tuju dia untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Okay? Jadi itu tujuannya. Kan? Hati dia bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Okay? Dan dia akan rasa muraqabah Allah Ta'ala tu. Maksudnya dia, pengawasan Allah Ta'ala, dia akan rasa CCTV Allah Ta'ala. Okay? Dia CCTV tu dia
24 jam lah kan. Okey, jadi dia tak berani nak buat benda-benda yang Allah larang kan. Jadi pendidikan yang macam inilah yang perlu dibentuk lah, okey, supaya hati kita tu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali kata dalam pendidikan ni, dia kata jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah hati kita tu. Okey, kena jadi pusat pendidikan. Hati kita tu adalah pusat pendidikan. Sebab hati ni anggota kita yang paling ataupun bahagian daripada diri manusia yang paling penting kena jaga. Okay, sebab tu Rasulullah SAW sabda, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan dikata ketahuilah dalam diri manusia ni ada satu segumpal daging. Okay, bila baik daging tu maka baiklah semua jasad dia. Kalau rosak habis semua jasad dia. Jadi begitulah hati ni sangat penting untuk kita pelihara. Jadi pendidikan kita ni kena pendidikan yang berbentuk yang boleh menjaga hati kita. Okey, seterusnya ialah yang saya dapat rumuskan daripada ayat tadilah. Okay. Yang ketiganya adalah pendidikan yang dapat membentuk akhlak yang baik. Okay. Dapat membentuk akhlak yang baik. Orang yang mengenal Allah tadi, al-arifun billah ni, dia adalah seorang yang mestilah iman dia tu mesti iman yang sempurna. Okay. Siapa orang yang iman yang sempurna? Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nabi kata dah. Okay. Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang akhlaknya yang terbaik. Itu adalah orang yang mencapai kesempurnaan dalam iman dia. Kan? Jadi tu kena bagi perhatian lah dalam pendidikan kita ni boleh menghasilkan umat-umat yang berakhlak baik. Kan? Jadi dalam hal ni Imam Ghazali kata, okay, jalan untuk kita nak mendapatkan dekat diri kita kepada Allah SWT salah satunya ialah dengan akhlak yang baik. Kan? Jadi kena pupuk akhlak yang baik dalam diri kita. Kan? Salah satu cara macam mana kita dapat akhlak yang baik, okay, boleh saya share di sini. Salah satu caranya ialah dengan merenung asma Allahul Husna. Kan? Asma-asma Allah yang indah-indah belaka tu, okay, Tuhan yang kita sembah, yang kita cintai. Okey, ada asma-asma, okay, nama-nama yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Kan? Contohnya Allah SWT bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita cubalah jadi orang yang berkasih sayang. Okey, yang mengasihi antara satu sama lain, sesama manusia dan juga makhluk Allah yang lain, kan? Haiwan-haiwan kita sayang dia, okay, dan kita menzalimi dia. Okey, contohnya lagi Allah bersifat latif, Allah latif, Allah yang bersifat lembut. Okey, jadilah kita orang yang lembut, okey, dengan sesama kita, kan? Jangan kita jadi orang yang berkasar, kan? Dan Allah al-Afu, Allah adalah orang yang Allah adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, kan? Jadi kita jadilah orang yang memaafkan kesalahan orang, kan? Sebab manusia tak ada yang sempurna. Dia tak sempurna, kita tak sempurna. Jadi kita saling memaafkanlah. Okay. Selain daripada Allah SWT bersifat yang kita tengok yang lemah lembut yang saya sebut contoh tadi lah. Okay. Pemaaf, rahmat, kasih sayang. Allah SWT juga ada nama dia yang tunjuk terkeras sikit. Okay. Agak-agak kita ni bila nak jadi keras sikit. Kan? Kasar sikit. Okay. Allah bersifat Al-Qahhar. Qahhar maksudnya Allah yang maha menundukkan. Okay? Jadi sifat ni pun kita kena ada juga, okay, dalam diri kita. Al-Qahhar. Bila masa kita nak tundukkan, maksudnya kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita kena qahhar, kena kerah masa tu. Okay? Tundukkan hawa nafsu, godaan syaitan. Okay? Kita ambil sifat Allah Ta'ala. Dan Allah SWT juga bersifat Al-Jabbar. Jabbar maksudnya yang memaksa. Okay? Kita pun kena ada sifat memaksa ni. Okay? Paksa apa? Paksa buat ibadat. Ibadat ni bukan senang nak buat, kan? Kena paksa diri, orang nak boleh buat. Okay? Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kan? Allah Taala suruh kita perintahkan ahli keluarga kita untuk sembahyang, solat, kan? Wastabir 'alaiha. Wastabir hanya paksa diri. Paksa diri sabar untuk nak buat solat. Kan? Jadi kalau isbir sabar, tambah ta itu jadi wastabir. Maksudnya paksa, kena paksa. Okey, jadi paksa al-jabbar ni kena ada dalam diri kita. Paksa untuk buat
ibadat dan juga paksa kita untuk tinggalkan maksiat-maksiat yang Allah larang. Okey, jadi kalau kita ada akhlak ni, insya-Allah kita akan dapat bentuk ummah rabbani lah. Okey. Jadi tiga bentuk pendidikan yang dapat saya simpulkan daripada surah Fatir ayat 28 tadi. Yang pertama, saya ulang dah. Pendidikan yang boleh mendekatkan diri pada Allah SWT yang pertama. Yang kedua ialah pendidikan yang mampu mendidik hati kita. Okey, ketiga ialah pendidikan yang dapat membentuk akhlak yang baik. Okey, jadi itulah jawapan bagi pada soalan pada Tuan Moderator. Saya kembalikanlah kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum. Okey, start sharing. Ustaz Hanafi mute. Minta maaf kepada semua para pendengar sekalian, para mustami', minta maaf banyak-banyak. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada panel kita yang pertama, Dr. Said, yang telah memberikan kupasan yang sangat menarik daripada persoalan kita yang kita cuba nak melihat apakah bentuk pendidikan dalam membentuk jati diri ataupun seorang manusia insan yang bersifat rabbani tadi. Jadi ada 3 perkara yang telah pun dinyatakan oleh Dr. Said tadi, iaitu yang pertamanya, bentuk pendidikan itu biarlah dia nak mendekatkan ataupun pendidikan yang mendekatkan diri seseorang insan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam apa juga keadaan pembelajaran sekalipun, apa subjek sekalipun, apa program sekalipun sebenarnya, kita kena bawa jiwa-jiwa manusia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kita nak belajar tentang satu-satu ilmu itu saja, tapi sebab belajarnya ilmu itu sebenarnya nak bawa kita pertalian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang keduanya, apa yang telah dinyatakan juga berkenaan dengan bentuk pelajaran yang ataupun pendidikan yang perlu kita tekankan adalah satu bentuk pembelajaran pendidikan yang boleh membentuk hati supaya menjadi hati yang sangat bersih. Masya-Allah, tabarakallah. Ini yang penting sekali sebab hati itu adalah dasar tunjang kepada kehidupan manusia. Ini kadang-kadang macam Dr. Said kata tadi lah, kalau apa-apa berlaku pada kita, kemaafan tu sebenarnya yang perlu kita cepatkan, utarakan kalau melakukan kesilapan-kesilapan pada kita. Tapi kadang-kadang kita perhati dalam kehidupan kita hari ini, kemaafan tu yang sukar untuk disebut. Kemaafan tu yang sukar untuk dinyatakan. Seolah-olah kita ni tidak pernah melakukan kesilapan. Seolah-olah kita tak pernah melakukan kesalahan dalam satu hal. Sebaik-baik kita adalah meminta maaf. Itu lebih lagi memuliakan kehidupan kita, dan itulah proses pendidikan yang dibawa dalam Islam, dan inilah tata cara yang kita nak bawa dalam membina generasi masyarakat revolusi 5.0 ni. Yang ketiga yang telah pun nyatakan tadi, yang mana pendidikan yang berbentuk untuk membina akhlak manusia. Jadi 3 perkara ni tuan-tuan mustami', muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan semua yang mendengar pada petang ni. Maknanya ini salah satu daripada apa yang kita perolehi daripada persoalan kita yang pertama. Baik, kita teruskan lagi lebaran pada soalan kita yang kedua. Tadi kita berbicara tentang bagaimana nak membina bentuk ataupun membina bentuk pendidikan bagi melahirkan insan rabbani. Insan yang ada pertalian dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita nak dengar pula satu hal lagi daripada satu sisi lain-lain yang kita nak minta Profesor Madya Dr. Mazrilah Maksin untuk memberikan penerangan kepada kita. Maknanya bagaimana pula dalam kita melihat kepada falsafah pendidikan negara ini ataupun falsafah pendidikan kebangsaan yang berperanan dalam kemenjadian manusia. Jadi kita nak melihat bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan boleh membawa kemenjadian manusia ni dalam pembentukan jiwa masyarakatnya. Silakan Profesor Madya Dr. Mazrilah. Ya, saya minta izin share slide Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Alhamdulillah, terima kasih Tuan Moderator kita, Profesor Madya Dr. Khadafi, yang saya hormati lagi segani ni. Panel bersama dengan saya, Dr. Syed Sultan-B, dan saya ucapkan terima kasih kepada penyaras program atas kesudian menjemput saya bersama-sama dalam wacana Surat Falsafah dengan tajuk Melestari Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Kemenjadian Ummah Mendepani Revolusi Masyarakat 5.0. Jadi tajuk ini memang merupakan salah tajuk yang sentiasa dibicarakan setiap tahun kerana macam Ustaz kata tadi, falsafah pendidikan kebangsaan. Betul Ustaz, ada juga Prof kita kata tadi, dan juga falsafah pendidikan negara. Jadi adakah sama falsafah pendidikan negara dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Jadi bagi saya kebanyakan dekat sini pelajar-pelajar yang mengambil kursus falsafah dan isu semasa memang kata belumlah apa beza antara falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan negara. Okey, berjalan. Untuk keberkatan dalam majlis ilmu ini, saya membawa ayat Quran yang berkaitan surah Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sahabat panel saya tadi berkaitan Dr. Syed, berkaitan bagaimana pendidikan, maksud pendidikan itu sendiri yang melibatkan pertama sekali adalah keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan tu termaktub dalam rukun negara kita yang pertama. Jadi sama ada di sini pelajar tu beragama Islam, beragama Buddha, agama Hindu dan agama Kristian dan agama-agama yang lain. Paling utama memangnya semua mempercayai tentang yakin kepada Tuhan. Jadi tadi pendidikan yang pertama sekali, mengapa kita belajar ni? Kita belajar ni adalah untuk kita mengenali Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua pula, bagaimana pendidikan itu berpusatkan kepada hati. Tadi Dr. Syed jelaskanlah, hati itu kalau kata kita belajar tanpa kita letakkan, berpaksikan kepada hati, jadilah nanti kita tengok apa maksud dalam falsafah pendidikan kebangsaan tu memang ada yang dikatakan hati itu. Nanti kita tengok kat mana letak dia punya klausul yang mengatakan pendidikan itu berteraskan kepada hati. Dan juga yang ketiga, Dr. Syed ada menyentuh tentang bagaimana pendidikan itu bertujuan untuk membentuk akhlak yang mulia. Itu pun ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk itu, saya nak bawa dululah, kita kena faham dan jelas matlamat dan agenda pendidikan di Malaysia. Visi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi sesuai dengan tajuk itulah macam dengan Ustazah Afifah nak letak juga dalam bicara kita pada petang ini perkataan lestari, dan kita tengok dalam misi KPM pun perkataan melestarikan itu ada betapa pentingnya lestari itu dalam kehidupan, dalam mewujudkan individu kemenjadian manusia yang sejahtera. Dia ada kaitan tu, nanti kita lihat. Okey, kita tengok dulu dasar pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan lahir daripada dasar pendidikan kebangsaan. Maksudnya kita kat Malaysia ni, kita ada dasar dan pendidikan. Yang pertama kita lihat dasar pendidikan pelajaran kebangsaan mulai Penyata Razak 1996 yang dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Jadi ini untuk menggantikan sistem pendidikan yang telah pun ada semasa zaman penjajahan. Sebelum kita merdeka, kita dah ada satu sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah. Kemudian pada tahun 1960, dasar pendidikan ini melalui Penyata Razak itu telah disemak semula, yang mana menghasilkan laporan Rahman Talib yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961.
Okey, objektif dasar pendidikan kebangsaan yang dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Jadi kat sini kita lihatlah apa tujuan pendidikan itu. Sebenarnya pendidikan itu adalah satu proses perkembangan. Dia bukan merupakan satu proses matlamat. Bukan matlamat kita untuk melahirkan kemenjadian manusia yang berpotensi sempurna, maksudnya melengkapkan seseorang individu saja. Tetapi ianya adalah proses bagaimana kita nak memperkembangkan kebudayaan. Budaya kita ada budaya macam ni, ada kepelbagaian budaya dan juga kita melihat kepada aspek sosial. Jadi di negara Malaysia ini kita ada etnik yang berbeza. Bagaimana interaksi antara etnik itu berlaku dan seterusnya dari aspek ekonomi dan politik. Jadi pendidikan inilah merupakan sebagai punca kuasa dalam memperkembangkan bidang aspek kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Okey. Dasar pendidikan kebangsaan juga bermatlamatkan pada asalnya adalah untuk mewujudkan perpaduan negara. Khususnya bila kita lihatlah dekat Malaysia ni ada kepelbagaian kaum, bagaimana kita nak mewujudkan kesatuan, penyatuan di antara kaum yang berbeza ini. Maka antaranya adalah melalui pendidikan. Jadi sebab itulah kita lihat dalam Pernyataan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1965 menggariskan 3 asas dalam matlamat pendidikan kebangsaan. Yang pertama, sistem persekolahan yang sama bagi semua. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan. Dan yang ketiga adalah kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan. Jadi dalam mewujudkan perpaduan negara ini, sudah pastilah ketiga-tiga tiga asas ni merupakan untuk penyatuan itu. Kita lihat dah kalau kita kata Malaysia ni ada sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan Cina, ada sekolah jenis kebangsaan Tamil. Walaupun ada pelbagai jenis sekolah, tetapi asas ketiga-tiga perkara yang dinyatakan ini mestilah sama. Okey, kita lihat bagaimana dasar pendidikan kebangsaan ini. Yang pertama, objektif yang pertama, menyatukan kanak-kanak sekolah daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk tujuan pembangunan negara. Seterusnya, menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Yang ketiga, membantu melahirkan tenaga kerja terlatih untuk jangka masa pendek dan juga panjang serta melahirkan tenaga yang dapat bersatu padu dan juga mempunyai disiplin diri yang tinggi. Dan yang keempat adalah mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Dan akhir sekali yang seterusnya, memastikan sistem pendidikan berupaya menangani perkembangan sains dan teknologi semasa. Okey, dan kemudian kita lihat apakah strategi pelaksanaan. Tadi dah nyatakan tentang maklumat, tentang objektif. Kemudian bagaimana strategi melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan ini. Antaranya menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Jadi kita lihat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang merupakan bahasa pengantar. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Bagaimana tadi yang saya nyatakan, kita ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, tapi mempunyai kurikulum yang sama. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua dan kita lihatlah peperiksaan SPM yang tu yang merupakan semua sekolah wajib ambil lah. Yang keempat, melincingkan tata cara pengurusan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan keseluruhan dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Yang seterusnya, mengadakan peluang pendidikan yang asas selama 9 tahun. Yang mana kita kata peluang pendidikan asas ni bermula daripada darjah 1, sekolah rendahnya kita kata 6 tahun. Dan sampai PT3 lah kita kata sebagai satu asas lah kan. Maksudnya pelajar patut berada di sekolah tu dalam tempoh 9 tahun. Dan akhir sekali memperbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastra gunaan dan sains gunaan. Okey, tentang bagaimana falsafah pendidikan negara ni kan tadi persoalannya dalam kita nak bagaimana termaktubnya, tertubuhnya, terwujudnya falsafah pendidikan negara. Jadi antara pertimbangan bagaimana nak mewujudkan satu falsafah,
kan falsafah ni kita kata sebagai asas lah, yang kita kata dia punya tarikh lahirnya tu, kalau kita sekarang ni orang yang berusia 30 tahun, makanya usia falsafah pendidikan negara ini sudah pun berusia 33 tahun, termasuk tahun ini dah 33 tahun ya. Dalam nak mewujudkan falsafah pendidikan negara, beberapa perkara tu dirujuk. Yang pertamanya berkaitan dengan Penyata Razak 1996, Laporan Rahmat Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974, Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, Rukun Negara, Prinsip-prinsip pendidikan, Matlamat pendidikan dan Dasar pendidikan kebangsaan, yang mana yang saya nyatakan tadilah. Ini merupakan kata apa, perkara yang menjadi rujukan dalam membentuk falsafah pendidikan negara. Okey, dalam kita lihat sikit bagaimana sejarah falsafah pendidikan negara itu, terlahirnya falsafah pendidikan negara bermula sebagaimana 1956, iaitu dalam Ordinans Pelajaran 1957, pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan. Maknanya kita kata satu sistem pendidikan kebangsaan tu menyeluruh lah, bukan kata mengikut kalau sekolah kebangsaan dengan cara sekolah kebangsaan Cina dengan sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Tamil dengan kita sendiri ya. Jadi kita lihat dah bagaimana usaha Tan Sri Mahathir, bukan Tan Sri, Tun Dr. Mahathir, ya Allah tersasul, minta maaf banyak-banyak. Okey, kita tengok usaha Tun sendiri nak mewujudkan sekolah wawasan. Dalam sekolah wawasan tu ada kepelbagaian etnik lah kan. Itu sebenarnya untuk merealisasikan yang matlamat pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan. Kemudian pengakuan matlamat akhir bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama. Kalau kita kata kita ni banyak bahasa kan, bahasa Inggeris ada, bahasa Cina ada, bahasa Mandarin ada, bahasa Tamil ada. Ada banyak sangat bahasa dekat di Malaysia ni. Tetapi dalam perlembagaan telah menyatakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu itu merupakan bahasa pengantar utama. Seterusnya, permulaan kurikulum yang berorientasikan kepada alam sekeliling Malaysia lah. Maknanya bila nak buat kurikulum itu melihatlah tentang kepelbagaian etnik kepada budaya yang ada dekat dalam Malaysia ini, melihat dari aspek politik, aspek sosial, dan akhir sekali mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua pihak. Bagi kita kata standard yang sama lah kan. Kalau kata sekolah Cina sebelum ni dia orang memang UEC yang kata apa sama dia punya nilai dia tu sama dengan macam SPM lah. Jadi macam dengan nak bagi standard yang sama ketiga-tiga jenis sekolah ini, makanya wujudnya satu sistem peperiksaan yang perlu diambil oleh semua pelajar-pelajar yang ada di Malaysia ni. Okey, Laporan Rahmat Talib dan Akta Pelajaran 1961. Okey, pada zaman ini merupakan mas kini baliklah. Okey. Yang kat sini sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan sementara, sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan. Kemudian pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Islam. Pengajaran bahasa Cina dan Tamil jika terdapat sekurang-kurangnya 15 murid kawan-kawan berkenaan, maka bolehlah diajar bahasa Cina dan bahasa Tamil. Seterusnya semua peperiksaan awam diadakan dalam bahasa kebangsaan. Okey, rukun negara, sebab rukun negara juga memberi pengaruh dalam pembentukan falsafah pendidikan negara. Jadi rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara secara diri 13 Mei 1969. Jadi kita lihat dah dalam rukun negara itu yang pertamanya untuk mendukung cita-cita mencapai perpaduan yang lebih erat. Seterusnya memelihara cara hidup yang demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, menjamin satu cara yang liberal, membina satu masyarakat yang progresif. Juga dalam realisasikan cita-cita tersebut perlulah berdasar kepada 5 prinsip. Yang pertamanya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi Ustaz ada masa lagi ke? Kan dah cukup 7 minit. Ya, ikutnya dah habis masa ni, Doktor. Okey, kalau tak boleh apa. Doktor singkatkan ya.
Ya, saya singkatkan. Ya. Ini berkaitan nak cerita tentang sejarah falsafah pendidikan negara. Okey, falsafah pendidikan ke negara ini kata apa kita lihatlah kenapa bertukar menjadi falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang ni kita dah tak panggil falsafah pendidikan negara dah. Kita menggunakan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara ni secara rasminya tu telah pun diwujudkan secara rasmi pada tahun 1988 dan penggunaan falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Jadi itulah antara beza, kita tidak ada perbezaan sangat dalam kandungan falsafah pendidikan negara dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Cumanya dipendekkan sedikitlah. Kalau kata penghuraian bagi falsafah pendidikan negara itu lebih agak detail dan dirangkumkan dan disesuaikan dalam lebih padat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi itu dulu saya kongsikan berkaitan bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan yang merupakan asas tonggak dalam sistem pendidikan bagi melahirkan, kita tengok sikit apa dia dalam konten dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini, iaitu pendidikan di Malaysia ini sebagai satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya nyatakan tadilah, Dr. Said dah jelaskan dalam bagaimana pendidikan itu pertama sekali mestilah untuk kita merujuk untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang seterusnya melahirkan pembelajaran yang berasaskan hati, sebab hati itu ada kaitan dengan emosi. Jadi dan seterusnya bagaimana akhlak itu, pembelajaran itu bertujuan untuk menjaga akhlak manusia. Ini dilihat kepada usaha pendidikan itu untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Said tadi memang merupakan intipati kepada bagaimana proses pendidikan itu dalam menjadikan manusia sebagai manusia yang sejahtera. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Mazilah di atas penerangan yang cukup menarik dan jelas sebenarnya atas apa yang telah kita persoalkan berkenaan dengan bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan itu sebenarnya dibina dia itu untuk membentuk dan membina kemenjadian manusia ataupun ahli masyarakat yang ada dalam negara kita ni, itu masyarakat yang majmuk, bangsa yang berbagai-bagai. Jadi kejayaan itu sudah kita nampak dengan jelas hasil daripada apa yang telah termaktub sekarang ni. Jelas pada kita. Baik, berpalukan juga tadi bila Profesor Madya Dr. Mazilah menyebut bahawasanya di antara matlamat dalam falsafah pendidikan negara itu ataupun falsafah pendidikan kebangsaan itu sebenarnya ada untuk melahirkan insan yang ada keseimbangan, seimbang dan harmonis dia dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi empat perkara ni menjadi satu kekuatan sebenarnya pada seorang insan tersebut. Jadi kita cuba untuk lebih mendalami satu daripada empat perkara tadi, iaitu kita cuba nak mendalami tentang emosi yang juga disebutkan oleh Dr. Mazilah sebagai emosi ni juga adalah sebagai satu sebutan kepada hati sebenarnya, sebab dia bermain dengan perasaan. Jadi saya nak tujukan soalan ni kepada Dr. Said. Apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Mazilah tadi, saya nak tuju pula pada Dr. Said. Jadi bila sebut saja pasal hati ni ataupun pasal emosi ni juga, bagaimana sebenarnya hati ni berperanan sebagai asas tertempat untuk ataupun sumber kepada ilmu itu sendiri. Silakan, Doktor. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator, sahabat-sahabat yang saya kasih dan anak-anak ustazah yang kasih sekalian. Okay. Jawapan untuk soalan yang ditujukan oleh Tuan Moderator tadi, kita boleh tengok dalam kata-kata hikmah, okay. Syekh Ibn Athaillah Secondary, okay, yang mana beliau menyatakan bahawa farriq qalbaka minal aghyar
yamla'ahu bil ma'arif wal asrar. Okey, ini kata-kata hikmah Athaillah Iskandari. Maksudnya kosongkan hatimu daripada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu taala. Nescaya Allah akan penuhkannya dengan ilmu pengetahuan dan rahsia-rahsia. Okey. Jadi secara umumnya kita faham di sinilah daripada kata hikmah ni, maksudnya kita kena kosongkan hati kita ni daripada selain daripada Allah SWT. Okey. Jadi apa yang dalam hati kita patutnya ada Allah saja. Okey, yang lain tu bukan kata tak boleh, tapi dia letak nombor 2. Okey, Allah Taala nombor 1. Kan, itu keutamaan dia. Syekh Buti rahimahullah, bila dia mensyarahkan kata-kata hikmah ni, okey, beliau menyatakan bahawa roh kita ni berasal daripada tak saya stop sharing, dia tak mahu jalan. Maaf. Okey. Syekh Buti bila mensyarahkan kata-kata hikmah ni, beliau menyebut bahawa roh kita ni berasal daripada tempat yang tinggi, kan, al-malil a'la. Okey, sebabnya Allah SWT berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah SWT berfirman dalam surah Sad ayat 72 yang bermaksud, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya rohnya daripada ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Okey, jadi di sinilah ayat ni Allah SWT menisbahkan roh kita ni kepada zatnya yang maha zatil aliyah, maksudnya zat dia yang maha agung lah. Okey, maksudnya roh kita ni dikaitkan dengan zat Allah SWT. Jadi roh kita ni datang daripada tempat yang tinggi. Okey, jadi bila roh datang pada tempat yang tinggi, tempat yang mulia, kan? Dia masuk ke dalam hati manusia tu, hati manusia tu bersih, okey, bersinar, bercahaya, yang adalah hatinya hanyalah Allah SWT saja. Okey, kosong pada benda-benda lain. Jadi roh tu akan Allah campakkan jadi ilham. Okey, ilmu pengetahuan yang kita panggil sebagai ilham. Okey, ilham min Allah SWT. Jadi ilham ni tak payah baca buku, okey, tak payah buat kajian ke, tak payah buat eksperimen ke, tak payah pergi sekolah. Jadi dia direct daripada Allah Ta'ala. Okay? Allah Ta'ala campakkan ilham-ilham tu. Okay? Tapi dengan syarat je, bersih hati tu lah. Okay? Hati tu kena bersih daripada penyakit-penyakit dia. Ya, tak boleh ada hasad dengki, tak boleh ada ria, ujub, marah kat orang ke, su'zon kat orang, bersangka buruk kat orang. Okay? Kena bersih benda-benda tu. Okay, itu syarat untuk dapatkan ilham daripada Allah Taala. Okay, jadi benda ni lah Allah sebut dalam surah lain, surah yang lain Allah SWT berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surah Al-Baqarah ayat 252. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kepada Allah SWT, Allah akan ajak kamu ilmu-ilmu, rahsia-rahsia yang kita tak tahu, benda-benda ghaib. Kan? Jadi syarat untuk mendapatkan ilmu Allah ni kena bertakwa, kan? Dan bila Rasulullah SAW sebut tentang taqwa, Nabi kata taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi alaihi wasallam. Maknanya bila Rasulullah SAW sebut tentang taqwa, Rasulullah tunjuk pada dada Rasulullah SAW. Maksudnya taqwa ni letak dekat hati, kan? Jadi hati ni tempat adanya taqwa. Sebab itulah pentingnya sangat-sangat kita bersihkan hati kita ni, kan? Kita kena jaga hati kita ni, kan? Kita kena keluar benda-benda yang tak elok daripada hati kita. Okay? Mudah-mudahan kita akan dilemparkan, dicampakkan oleh Allah dengan ilham-ilham. Okay, jadi saya nak share sikitlah ilham yang paling istimewa yang Allah bagi, yang pernah bagi kepada manusia lah. Okay? Ialah ilham yang Allah bagi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okay, jadi ilham dia istimewa. Sebab apa istimewa? Sebab ilham yang Allah bagi kat dia tu, dia bagi pandangan, tiba-tiba datang surah bertepatan dengan apa yang ilham yang Sayyidina Umar kata. Okay, saya bawa 3 contoh lah di sini. Pertamanya
satu hari Rasulullah SAW bersama Umar, radhiyallahu anhu, duduk depan Kaabah, duduk depan Kaabah. Kan? Betul? Sayyidina Umar kata, kalaulah ya Rasulullah kalau kita ambil maqam Ibrahim ni, kan, maqam Ibrahim sebagai tempat untuk kita solat. Kan? Jadi dia pandangan dia lah, dia kata eloklah kalau kita ambil maqam Ibrahim ni sebagai tempat solat. Okey, tiba-tiba Allah SWT turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim itu tempat sembahyang. Okey. Jadi Sayyidina Umar dia berpandangan macam tu, tiba-tiba Allah turunkan ayat Quran bertepatan dengan apa yang dia sebut. Kan? Yang kedua, perintah hijab kepada isteri Rasulullah SAW. Kan? Satu hari Umar berpandangan, dia kata kepada Rasulullah SAW, perintahkanlah isteri-isteri Rasulullah pakai hijab. Okay? Bila berurusan dengan orang ajnabi, kan, lelaki ajnabi. Okay? Sebab yang datang tu bukan semuanya orang yang baik. Okay? Mungkin ada yang orang yang tak baik, hati tak ubah baik, kan. Okay? Jadi tiba-tiba Allah turunkan surah Al-Ahzab, kan, ayat 53, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kan? Bertepatan dengan pandangan Sayyidina Umar tadi, kan. Dan apabila kamu minta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka di sebalik tabir. Itu yang kedua. Banyaklah sebenarnya, tapi saya bawa main 3 lah. Okey. Yang ketiganya ialah larangan menguruskan jenazah orang munafik. Okey. Jadi satu hari ketua kepada orang munafik ni, kan, Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ialah ketua kepada orang munafik. Okey, dia telah meninggal dunia. Okey. Bila dia meninggal dunia, mai anak dia nama Abdullah juga. Mai kepada Rasulullah SAW. Anak dia ni orang Muslim, Islam. Kan? Mai kepada Rasulullah SAW, minta Nabi solatkan jenazah bapa dia tu. Kan? Okey, jadi Nabi ni seorang pengasih, penyayang, pemaaf. Okey, Nabi kata, okey, tak apa, aku nak solat, kan. Okey, anak solat. Tapi Umar kata, la ya Rasulullah, jangan. Kan, dia ni orang munafik, orang kafir. Okey, patutnya patutnya kita tak sembahyang, kan, solatkan jenazah dia. Tapi masa tu Rasulullah tetap nak solatkan juga. Okey, Rasulullah kata, aku akan istighfar, minta ampun kepada dia. Kan, kepada Allah, kepada Abdullah bin Ubay. Kan, tapi Umar dia tetap lagi, kan, dia kata jangan Rasulullah, kan. Lepas tu turunlah ayat, kan, ayat surah Taubah ayat 84. Ya, Allah SWT berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Okey, di sini ada turun ayat yang menegah Rasulullah SAW mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Maksudnya, dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Okay, Allah tegah. Okay? Dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya. Kan? Pengkebumian pun Allah tak bagi. Okay? Kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik. Kan? Wa'alaikumsalam. Okay? Jadi itu pandangan Umar, ilham yang Allah bagi pada Umar, okay, bertepatan dengan wahyu Allah SWT. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa bersihnya hati Umar radhiyallahu anhu. Okay, sehingga Allah bagi ilham dia yang istimewa pula, yang istimewa daripada makhluk Allah yang lain, kan? Sebab wahyu bertepatan dengan apa yang dia pandangan dia tu, ilham dia tu. Kan? Tapi Sayyidina Umar, walaupun Allah bagi keistimewaan tu, dia lagi berusaha lagi lah, kan, untuk bersihkan hati dia tu, kan. Semakin dekat, semakin takut pada Allah Taala. Okey, sampai diceritakan kat tapak tangan dia tu, Sayyidina Umar tulis peringatan kepada dia, okey, untuk mati. Okey, wa kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Dia tulis kat tapak tangan dia tu, mati sebagai peringatan kepada dia, kan. Jadi mungkin kita boleh ambil pelajaran lah, okey, daripada cerita Sayyidina Umar ni, kan. Kita praktiskan lah, okey, kita setakat mampu lah, okey, kita berusaha untuk bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit dia lah. Dan begitu juga para ulama dulu, salafus soleh, okay, kalau mereka ada masalah apa-apa, okay, ada benda yang mereka tak dapat selesaikan,
mereka akan terus solat dan cari penyelesaian daripada Allah SWT melalui ilham. Okay, bila kita tengok sejarah Ibn Sina kan, okay, Ibn Sina siapa tak kenal Ibn Sina kan? Okay, semua kenal Ibn Sina kan? Okay, Ibn Sina bila tengok sejarah dia, okay, kalau dia ada satu permasalahan dalam bidang perubatan lah, dia tak boleh nak cari penyelesaian dia, okay, dia akan stop. Okay, tak boleh buat eksperimen tak jumpa penyelesaian, baca buku tak jumpa, buat kajian tak jumpa, dia akan stop, okay, akan terus berwuduk, terus dia solat. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampailah dia menemukan penyelesaian dia melalui ilham yang Allah bagi kepada dia. Itu sejarah mencatatkan lah, kita kita boleh baca sejarah Ibn Sina lah. Begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain. Okay, mudah-mudahan apa yang kita cerita ni, kita dapatlah tempiah-tempiah sikit dari bawah. Okay, kita praktiskanlah dalam hidup kita. Kita cuba bersihkan hati kita daripada benda-benda yang tak elok. Okay, mudah-mudahan Allah bagi ilham yang datang direct daripada Allah SWT. Dan ilham ni lah yang kita sangat perlukan, okay, dalam hidup kita, dalam masyarakat 5.0 ni kan, macam-macam cubaan ujian kita. Okay, ilham-ilham dari Allah ni lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah ujian-ujian kita. Okay, yang especially yang fitnah akhir zaman ni kan, macam-macam kan. Jadi tentulah kita kena biasalah untuk peringatan untuk diri saya sendirilah. Sama-sama kita bersihkan. Kita cuba setakat mana yang mungkin kita bersihkan, sentiasa muhasabah diri, bersihkan hati kita daripada benda-benda yang Allah larang. Okey. Wabillahi taufiq. Saya teraskan Baik, terima kasih kepada Dr. Syed Sultan di atas penerangan yang jelas pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Khalid, kita dengar kedua-dua panel ni bila bercakap ya, saya pun sampai merasakan diri saya ni sangat bodoh sebenarnya. Banyak lagi yang saya tak tahu sebenarnya. Jadi bila dia bercakap ni baru kita boleh tahu. Sebab itulah disebut pada kita, bila lagi kita belajar ni lagi kita bodoh sebenarnya. Bukan lagi belajar lagi kita pandai. Sebab bila belajar ni kita lagi tak tahu sebenarnya ada banyak lagi apa yang kita tak dapat nak ambil pada dia. Jadi insya-Allah dengan majlis ilmu yang macam ni dia akan memberikan lebih tambahan ilmu kepada kita, alhamdulillah. Jadi terang jelas pada kita bagaimana hati itu sendiri yang telah diungkapkan oleh Dr. Syed tadi. Hati adalah salah satu daripada ibulah, motherboard kepada kehidupan kita ataupun jisim ataupun jasmani kita ni. Dan di situlah bersumberkan kepada segala-galanya. Apatah lagi ianya adalah talian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan contoh-contoh yang telah didatangkan, memberi satu penusukan kepada jiwa kita sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya yang telah diungkapkan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala anhu dalam kitab dia Al-Munqidh min ad-Dalal, menceritakan bagaimana sewaktu beliau membuat kajian-kajian tentang falsafah, iaitu menggunakan akal fikiran semata-mata dalam membawa kehidupan ataupun mencari kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup ni. Lalu dia mendapati bahawasanya kalau sekadar mana kita menggunakan akal, maka tidak akan kita temui kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup itu. Kerana dia adalah anugerah daripada Allah. Tetapi beliau telah memberikan satu penjelasan bahawa yang sebenarnya yang boleh mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan pada kita sama ada hidup kita di dunia, yang akan kita bawa juga untuk pahala di akhirat kelak, adalah bersandarkan kepada hati kita yang didatangkannya ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu ketepatan kita mesti membersihkan dia, menjadikan dia sebersih-bersih tempat untuk diisi dengan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada panel kita yang seterusnya yang sedang menanti ni. Tak sabar saya nampak Dr. Mazilah nak beraksi lagi untuk sesi kedua ni. Baik Doktor. Tadi Dr. Syed bagi tahu bahawasanya dia menceritakan tentang hati itu sendiri. Tetapi kalau kata sekadar hati juga, dia mungkin dia boleh mendidik kita. Tetapi bagaimana dengan konsep kita nak bawa kepada yang lain? Nak terjemahkan dia dalam kehidupan kita hari ini. Pastinya di sana ada beberapa aturan-aturan yang telah sedia ada seperti kognitif, efektif, psikomotor dan sebagainya. Jadi cuma kita nak tahu apakah domain-domain daripada sudut kognitif, efektif dan psikomotor ni dalam membentuk individu manusia ni yang mampu untuk berilmu, berbudi dan berbakti. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator, Profesor Dr. Khadafi.
Saya share balik slide berkaitan dengan topik dan soalan yang saya ajukan kepada semua. Okey, soalannya bagaimana kan dalam pendidikan kita tahu ada 3 domain yang asas, domain kognitif, domain afektif dan juga psikomotor. Yang mana tadi Dr. Said telah menjelaskan paling asas ialah hati kita. Bila Allah kurniakan ilham kepada kita, itu satu anugerah, satu rahmat. Begitu juga Tuan Moderator menjelaskan bagaimana Imam Ghazali menyingkapkan bila kita ada ilmu, kita hanya kecerdasan intelektual kita tinggi, tetapi kita punya intellectual, spiritual kita, emosi kita masih lagi belum dibangunkan ataupun masih di tahap yang rendah, maka itu tidak akan menimbulkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan dalam kehidupan menurut Imam Ghazali. Jadi di sini persoalannya bagaimana kognitif, afektif dan psikomotor itu merupakan domain-domain penting dalam pendidikan. Saya bawa kembali tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Bila kita tengok di sini sebagaimana yang dibicarakan oleh Tan Sri Zulkifli berkaitan dengan rektor UIA tentang bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan ini sebenarnya memang valid, memang memang sesuai sepanjang zaman. Bukan kata kita kata cukup pada zaman 30 tahun yang lepas memang sesuai lah falsafah pendidikan kebangsaan ni, tapi kalau sekarang ni adakah relevan lagi, itu dipersoalkan. Tetapi dalam konteks pada falsafah pendidikan kebangsaan ini Ustaz Tuan Moderator, dia ada ketiga domain tu. Domain kognitif ada, domain afektif ada, domain psikomotor tu ada. Jadi apa kadang-kadang tertanya kan kalau kata datang daripada school education, ketiga domain ini kita kata dia jadi perkara biasa, tetapi ada setengah orang yang tak familiar apa itu kognitif, apa itu afektif, apa itu psikomotor. Di sini yang saya nak jelaskan bagaimana kesejahteraan diri itu, tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kesejahteraan diri. Jadi guru-guru, cikgu-cikgu, para pensyarah berusaha memastikan kesejahteraan diri pelajar itu menjadi dari sudut akalnya, dari sudut efektif, dari sudut nilainya, sikapnya dan juga dari sudut fizikalnya. Okey, kesemua itu terangkum dalam kita kata seimbang dan harmonis. Itu dikatakan mewujudkan insan yang seimbang. Seimbang tu dari sudut kognitif dia tu dapat berfikir secara rasional. Dari sudut bagaimana efektifnya menggunakan hati, menggunakan nilai dalam membuat sesuatu pertimbangan, maka pertimbangan itu satu pertimbangan yang harmonis. Pertimbangan yang melihat kepada semua aspek, bukan kepada kepentingan diri sendiri. Seterusnya dilihat pula seimbangnya dari sudut psikomotor, dari sudut pergerakan, dari sudut tingkah laku yang dizahirkan itu mementingkan satu keadaan suasana yang harmonis. Okey. Jadi di sini saya paparkanlah bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan itu terbentuk dalam menghasilkan insan yang baik. Insan yang baik di sini kita tengok falsafah pendidikan kebangsaan itu berasaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, melibatkan elemen rohani, intelek, roh jasmani dan emosi, dan melalui pendidikan yang bersepadu ni dalam menerapkan dalam mendidik manusia tentang ilmu dan kemahiran, menggunakan satu bahasa, ada medium komunikasi yang di situ, dan bertujuan untuk dalam mewujudkan manusia yang mempunyai nilai-nilai murni. Yang semua ini terangkum dalam kurikulum dan sukatan pelajaran yang diajar, yang mana pelajar melalui proses PDP, PDPC, PDPR, dan semua ini bertujuan hasilnya menjadikan manusia itu seorang insan yang baik, percaya kepada dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab, berakhlak mulia, berbakti, menyumbang kepada negara dan masyarakat. Akhir sekali adalah melahirkan sasiah yang seimbang dan bersepadu. Jadi di sini semalam saya ada webinar berkaitan dengan bagaimana pendidikan bagaimana pendidikan ibu bapa yang memberi kesan dari sudut penderaan kanak-kanak itu sendiri kan. Jadi di sini dikatakan satu persoalannya apabila ibu bapa
menyuruh anaknya bekerja. Jadi dikatakan bila suruh anak bekerja itu adalah satu bentuk penderaan. Tapi kalau kata ibu bapa tu menggunakan pendekatan untuk menjadikan anak-anak itu bertanggungjawab, makanya melalui bekerja itu satu proses pendidikan untuk menjadikan seseorang itu bertanggungjawab. Kan sebagai contoh yang saya lihat bagaimana kadang-kadang bila kata belajar saja tidak ada praktikal, anak-anak itu tidak tahu bagaimana nak bertindak balas nanti. Maksudnya kalau kita kata dia tak ada pengalaman bekerja semasa usianya di peringkat remaja, bila dia dah besar dia dah jadi cekok untuk bekerja. Itu pun jadi sebenarnya satu isu juga. Sebab itulah kita kata bagaimana penerapan ini berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab, berakhlak mulia merupakan satu nilai-nilai yang perlu diterapkan kepada seseorang murid lah, kepada seorang pelajar. Kenapa? Bila ada nilai percaya kepada Tuhan, ada ilmu, ada pengetahuan, mempunyai personaliti yang berketerampilan, ada nilai maksudnya mempunyai rasa tanggungjawab dan berakhlak mulia, maka dia akan ada berbakti, menyumbang. Kita lihat yang fasa yang pertama daripada percaya kepada Tuhan sampai berakhlak mulia itu dikatakan kita kata berilmu. Kemudian bila kita kata kita nak berbudi dan berbudi itu, maka dia perlukan kepada sifat tanggungjawab. Bila kita nak berbudi balik, kita mesti ada tanggungjawab dan berakhlak mulia, dan akhir sekali kita nak berbakti itu, maka perlukan semua nilai-nilai yang di atas untuk menjadikan kita ini dapat memberi sumbangan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada komuniti, kepada negara. Itu dikatakan bagaimana proses falsafah pendidikan kebangsaan itu bertujuan untuk melahirkan insan mulia, insan yang baik, insan yang dapat orang kata apa, merealisasikan orang yang berilmu, berbudi dan juga berbakti. Ini merupakan moto UUM sendirilah kan. Kita lihat nak melahirkan mahasiswa yang berilmu pengetahuan, yang seorang mahasiswa yang berbudi, berbudi, berakhlak, bersopan santun, dan seterusnya dapat memberi kebaktian kepada komuniti lah, khususnya kepada diri sendiri. Bila kita kata kita dapat memberi sumbangan, secara tak langsung kita ni menjadikan diri kita ni seorang yang berbakti kepada keluarga kita, kepada masyarakat dan seterusnya kepada negara dan kepada umat, seterusnya kepada dunia ni sendiri. Jadi kalau kata kita ni tidak ada antaranya kita tidak ada di antara nilai-nilai ataupun sifat-sifat yang ada kat dalam ni, makanya sudah pastilah untuk menjadikan seorang yang baik itu agak sukar. Okey. Di sini saya sharekan tentang definisi kesejahteraan murid. Dalam klausul falsafah pendidikan kebangsaan dinyatakan kesejahteraan diri itu, mencapai kesejahteraan diri itu adalah objektif utama dalam sistem pendidikan. Maksudnya nak mensejahterakan diri murid ini, maka berdasarkan pada standard PISA 2015 dan PISA 2018, kerangka kesejahteraan murid ini diukur dengan kepada penentuan budaya, kebercumbukan nilai, teknologi dan inovasi, suasana mikroekonomi dan politik, isu dan trend, kesesamaan, dasar ekonomi dan sosial, juga dasar pendidikan. Jadi untuk kesejahteraan murid ini dilihat kepada 4 elemen. Satu, psikologi, fizikal, kognitif dan juga sosial. Yang kata tadi Ustaz tanya domain kognitif, domain efektif, domain psikomotor, maka ada dalam ni dalam kata apa, kesejahteraan murid ini sendiri. Kalau kat sini kognitif tu tentang intellectual lah, bagaimana tentang ilmu yang kita dapat tu. Kalau kata efektif itu lebih kepada sikap kita bagaimana, nilai kita bagaimana, melibatkan psikologi dan juga bagaimana ada elemen sosial tu sendiri. Dan akhir sekali kita lihat domain psikomotor itu lebih kepada kemahiran yang kita perolehi. Jadi dimensi kesejahteraan murid ini dilihat kepada keempat tadi, sebagaimana kognitif itu bermaksud kemahiran dan perkara asas yang perlu ada pada murid supaya dapat melibatkan diri dalam masyarakat zaman sekarang sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi pekerja yang berkesan dan warga yang prihatin, terserat dalam kesejahteraan kognitif. Jadi di peringkat kementerian, kesejahteraan kognitif ini bagi memastikan
kemanjadian murid itu adalah seorang murid yang kata apa nak belajar sepanjang hayat macam apa Profesor Madia Ustaz Fi kata tadi. Bila kita belajar ni kita akan rasa kita ni bodoh kita ni tak tahu, rupanya banyak sangat luas sangat ilmu pengetahuan kan. Yang kita duk belajar sebelum ini merupakan satu juzuk daripada berjuta-juta juzuk ilmu yang ada. Itu yang dikatakan pembelajaran sepanjang hayat itu penting. Kita tak boleh stop saja lepas habis saja kita selesai undergrad, kita kata kita nak stop sini, kita dah penat dah belajar kan. Sedangkan belajar itu merupakan proses yang kata apa minal mahdi ilal hadi, daripada kita ni dalam buaian sampailah kita ke liang lahat. Pembelajaran itu berterusan. Sama ada kita belajar secara formal atau tidak formal, tetapi orang kata apa intention kita, semangat kita untuk belajar ini perlu ada. Sama ada kita belajar ni pun sekarang walaupun informal, pembelajaran yang tidak orang kata apa secara formal, tetapi inilah bila kita jadi di majlis ilmu, insya-Allah walaupun kita tak dapat banyak, sekurang-kurangnya kita akan dapat satu ilmu daripada banyak ilmu yang dibincangkan, banyak ilmu yang dibicarakan kan. Itu dikatakan satu kesejahteraan kolektif. Begitu juga dalam kesejahteraan kolektif itu bagi melahirkan pekerja yang berkesan. Bila dah habis saja belajar, kita ni nak jadi seorang pekerja kepada majikan kita yang kata apa majikan kita melihat dapat memberi sumbangan dalam mengoptimumkan dia punya orang kata apa kecemerlangan di agensi ataupun di industri. Jadi itulah yang kita kata bagaimana kesejahteraan dari sudut kognitif itu penting. Dan akhir sekali sebagai warga yang prihatin dari konteks sosial pula, bagaimana seorang murid itu kita kata hasil daripada pembelajaran dia menjadi seorang yang sentiasa alert dengan persekitaran. Contohnya menjadi sukarelawan, nak membantu orang kata apa yang ada masyarakat yang ada kesusahan seperti membantu ketika banjir ataupun kita kata membantu gelandangan. Itu dikatakan menjadi seorang murid yang prihatin. Jadi bila seorang murid yang prihatin ni kalau tengok seorang tu yang nak orang tua yang melintas jalan kan, dia akan cuba bantu. Bila kata lihat kucing yang dalam longkang pun akan ditolong untuk diambil balik lah. Maksudnya dia prihatin dengan persekitarannya kan, sama ada kepada manusia ataupun kepada alam sekitar kan. Contohnya tidaklah kalau kata ada sifat warga yang prihatin ini, maka tidak akan berlakulah isu-isu seperti hedonism kan ataupun vandalism yang suka merosakkan harta benda kan. Kadang-kadang kita tak alert sebagai contoh kita ada pelajar suka angkat kaki letak kat dinding dulu ni masa ada kat kampus lah kan. Jadi bila kita letak tapak kaki kita tu dekat dinding kat kampus ni kebanyakannya bercat warna putih, so akan nampaklah dia punya corak batu pula dekat dinding itu kan. Jadi nanti akan menyusahkan pula lah kan. Jadi universiti terpaksa pula cat semula bila nak nampak corak tu. Kalau kita kata nak buat corak cat kasut kita kena pastikan akan memenuhi ruang itu buat nampak cantik. Kalau tapi ada 1, 2, 3 tapak saja dia tak nampak cantik dan boleh menyebabkan hilanglah keindahan warna cat di bangunan tersebut. Itu tentang kesejahteraan kognitif. Yang seterusnya kesejahteraan psikologi. Okey, ini bermaksud penilaian pandangan murid terhadap kehidupan, pelibatan dengan sekolah dan matlamat serta cita-cita demi masa depan mereka. Kesejahteraan psikologi ini bermaksud bagaimana seseorang pelajar ataupun murid dia melihat tentang kehidupan. Bagaimana dia tengok keadaan sekarang bila masa pandemik COVID-19, apakah yang dia boleh bantu kan, apa yang sebagai seorang warga negara yang baik bagaimana dia nak membantu, apakah usaha yang nak dilaksanakan kan. Jadi di antaranya itu sebab kita lihat punca kepada COVID-19 ini adalah disebabkan kebersihan. Bagaimana manusia tidak menjaga kebersihan. Kalau kita lihat kalau kata seorang tu batuk sesemua apa dia tak kisah kan, dia boleh je bersin ke sampai sebatu kan. So percikan air itu boleh menyebabkan tersebarnya virus. Tapi kalau kata sekarang ni semua kena pakai mask, semua kena pakai mask, lepas tu kena pastikan sentiasa cuci tangan.
Maka di sini bagaimana pendidikan kebersihan itu, orang kata apa, selepas kita ni ditimpa dengan ujian COVID-19 itu ada satu perubahan yang drastik lah. Cara hidup pun dah berubah menjadi norma baru kan. Kita kata walaupun kita perlu mematuhi SOP penjarakan sosial itu kita kata tidaklah sampai kita ni tak bertegur sapa dengan rakan-rakan kita kan. Kita ada medium yang lain. Macam sekarang pun walaupun kita tak face to face, tapi mesej yang nak disampaikan tu boleh menggunakan satu platform dalam talian ni. Jadi bila kata kesejahteraan psikologi juga, manusia yang ada kesejahteraan psikologi akan dapat mengatasi masalah kemurungan, masalah stres, masalah orang kata apa, jiwa, masalah mental. Jadi teringat jugalah perbincangan webinar semalam pun, kebanyakan sekarang ni kita lihat bagaimana isu sakit mental. Jadi manusia ni bila dia tidak boleh menyeimbangkan dirinya, seperti mana dalam falsafah pendidikan kebangsaan lah, perlu seimbang. Dari sudut inteleknya, dari sudut rohaninya, dari sudut jasmani, emosi dan juga jasmani. Maka bila kita seimbangkan keempat-empat elemen atau potensi yang ada pada diri kita, maka kita dapat mengawal diri kita daripada masalah-masalah mental. Jadi di sini kesejahteraan psikologi memang penting, terutamanya bila kita kata dengan cabaran masa sekarang kan, bila kata keluar tu tak dapat kerja kan. Macam contoh student saya pun yang keluar daripada education pun tak dapat posting lagi. Tetapi bila kita kreatif, kita sentiasa memikirkan secara positif dalam menepani cabaran hidup kita, pastilah kita kata kita mengambil inisiatif tertentu. Kita tak tunggu duduk saja, tetapi dengan peluang yang ada kita cuba mencari pengalaman, memantapkan diri kita supaya bila kita dapat ada peluang untuk bekerja, maka kita dah ada ilmu asas dalam kita nak mengendalikan pekerjaan kita dengan cemerlang. Okey, Dr. Mazilah, boleh tolong tamatkan untuk kita ni? Untuk sesi ni? Ya. Okey, jadi tak boleh nak berbicara panjang dah. Okey, kita ada 3 lagi kesejahteraan fizikal. Manakala kesejahteraan itu dari sudut pemakanan yang sihat, yang baik kan, tak boleh nak makan junk food sangat. Kesejahteraan sosial pula, bagaimana kita dengan ibu bapa kita, dengan guru kita, dengan rakan-rakan kita perlulah orang kata apa, menggunakan kemahiran sosial yang baik lah. Kita kata jangan kita mengikut perasaan kita semata-mata, tetapi mengambil kira dan prihatin dengan orang persekitaran kita. Dan akhir sekali adalah kecerdasan kebendaan yang membolehkan keluarga itu, maksudnya benda itu perlu, maksudnya keperluan asas kan. Jadi kita lihatlah keluarga kita, kalau kita mampu, keluarga kita mampu, kita kata kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan kita melihat orang yang lain yang lebih daripada kita, tetapi kita kena sentiasa bersyukur dengan segala yang kita miliki, kerana pagi tadi saya baca satu surah Ashura menjelaskanlah kan, kita ni Allah sebenarnya sayang kita, sebab tu Allah tidak mencurahkan rezeki yang terlalu banyak. Kalau rezeki yang terlalu banyak, kita takut kita akan jadi seperti apa Ustaz di zaman Firaun tu, Qarun. Haman dan Qarun. Haman dan Qarun. Bila Qarun tu nak minta banyak sangat harta kan, Allah bagi harta. Akhirnya Qarun itu kata apa, menjadi seorang yang sombong. Sebab itulah Allah berikan kepada kita yang cukup untuk diri kita, supaya kita ini bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Setakat itu dulu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Dr. Mazilah. Itulah Dr. Mazilah ni ilmu dia banyak. Kalau diberi ruang lagi, saya ingat sampai pukul 6, pukul 7 nanti dia boleh menerangkan kepada kita banyak. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Untuk mengakhiri ataupun untuk sesi seterusnya, kita ada lebih kurang dalam 10 minit saja lagi. 10 minit saja lagi untuk 2 lagi. Tapi kali ni kita nak begitu ringkaslah daripada kedua-dua panel. Maknanya daripada Dr. Syed kita nak minta sikit lagi. Dan terus buat rumusan sedikit pada Dr. Syed. Kita nak tahu Dr. Syed setelah mana berlakunya proses pendidikan, sama ada melalui falsafah pendidikan kebangsaan dengan adanya penerapan kepada pembinaan jiwa atau hati kita ni kepada yang murni melalui penyusunan daripada sistem pendidikan yang ada. Tapi perlu juga ada di sana adab sebenarnya. Adab. Sebab adab ni juga penting kepada kita. Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya adab guru ataupun adab murid
bila berlakunya proses pendidikan ilmu ni. Silakan Doktor. Dan juga tak lama tuan, lebih kurang 3 minit gitu, dan buat kesimpulan sikit pada dia untuk program kita pada petang ni. Silakan. 3 minit Ustaz. Ya, jangan lama tuan. 3 minit je. Saya nak cerita aja cerita tu lah. No? Ya, sila. Tentang adab ni. Adab guru dengan murid ni. Bismillahirrahmanirrahim. Adab guru dan murid dalam bentuk ilmu. Saya pergi terus kepada kisah seorang imam yang bernama Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Okay, kisah dia dengan tok guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, daripada kisah tu kita akan keluarkanlah adab-adab murid dan guru dalam menuntut ilmu. Okey, kisahnya macam Imam Baqi bin Makhlad ni Al-Andalusi. Dia kata Andalusi maksudnya dia ni berasal daripada Andalus. Okey. Andalus Spanyol lah sekarang ni. Okey. Dia seorang ulama dalam bidang tafsir, bidang hadis, bidang fiqh. Ya, memang terkenal lah. Okey, perjalanan dia menuntut ilmu tu kita perlu ambil lah pengajaran. Okey, cara dia bersemangat dia menuntut ilmu. Okey, cerita dia daripada Andalus dia pergi ke Iraq jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad tu. Okey, daripada Andalus ke Baghdad berjalan kaki. Lama 5 tahun orang nak sampai ke Baghdad. Okey, sampai-sampai tu dia tanya di Baghdad tu siapa orang yang paling alim dekat sini pun nak belajar dia. Okey, jadi orang bagi tahu yang paling alim adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, tapi sayangnya masa tu Imam Ahmad bin Hanbal dia dipenjarakan dalam rumah dia. Dia duduk dalam penjara dalam rumah dia. Dia tak boleh sembang dengan siapa, dia tak boleh jumpa siapa, dia tak boleh mengajak di masjid kan. Dia dipenjara sebab fitnah khalqul Quran ya. Fitnah kita baca dalam sejarah. Fitnah khalqul Quran bila Imam Ahmad kata dia tak setuju dengan khalifah, dia kata Quran tu ialah makhluk. Okey, Imam Ahmad kata Quran adalah kalam Allah. Okey, dia berpegang pada pendirian dia tu sampai dia dihukum penjara, dia rotan kan, dan lepas keluar daripada penjara dia rotan di penjara dalam rumah dia pula disekat daripada mengajak bergaul dengan orang. Okey, jadi Imam Baqi bin Makhlad ni dia sampai kepada Imam Ahmad masa dia tengah duduk dalam hukuman tak boleh keluar daripada rumah. Okey. Jadi dia pergi jumpa Imam Ahmad dalam keadaan tu. Imam Ahmad kata Haman daripada mana dia ceritalah daripada Andalus, jauh Maghrib, jauh daripada Maghrib lagi. Kan? Jadi Imam Ahmad kata aku ni sebenarnya patutnya aku suka nak mengajak kamu ni. Okey, tapi anta ta'rif hali, dia kata kamu tahu keadaanku sekarang ni kan, tak boleh nak mengajak orang kan, tak boleh nak cakap dengan orang, tak boleh. Okey, jadi tak apa Imam Baqi kata aku sanggup pura-pura jadi peminta sedekah. Okey, aku main dekat Imam Ahmad, dia main dalam keadaan peminta sedekah dengan baju yang lusuhnya, buruknya, koyak-koyaknya, dengan gilit kepala orang Arab dia gilit kepala kain pun lusuh, dengan bawa tongkat dia, dengan bawa pinggan dia. Okey, dia main jumpa Imam Ahmad bin Hanbal, dengan retas dia duduk di lengan tangan baju dia. Okey, dia main lah. Dia kata aku akan main kepada tuan tiap-tiap hari. Kan? Jadi ajaklah aku 1-2 hadis. Tak apa. Sikit pun tak apa. Kan? Jadi di sini kita nampak semangat murid tu kan dalam menuntut ilmu. Dia keikhlasan dia. Okey, dia datanglah kepada Imam Ahmad hari-hari 1-2-3 hadis dia buat main buat keluar. Imam Ahmad bagi dia masuk kat pintu je. Uktub kan an fulan an Rasulullah SAW. Kan? Habis keluar. Kan berterusan sampailah beberapa tahun sampailah turun Khalifah Wasir tu yang penjarakan Imam Ahmad tu. Khalifah Mutawakkil. Masa tu Imam Ahmad dah bebaslah daripada penjara kat rumah lah kan. Lepas tu dia boleh bebas mengajak. Jadi Imam Baqi ni pun pilih belajar dengan Imam Ahmad dan dia jadi murid kesayangan Imam Ahmad. Okay, masa tu Imam Ahmad jadi Imamul Muslimin, maknanya beribu-ribu orang main. Halaqah dia tu bukan beratus-ratus, ribu-ribu orang main belajar daripada Khurasan, daripada Basrah apa semua lah. Supaya kat serata dunia lah kan. Jadi masa tu dia dah bebas mengajak dan Imam Baqi ni dapat tempat lah di hati Imam Ahmad kan.
Jadi dia kalau ramai-ramai tu bila Imam Ahmad nampak Imam Baqir ni dia akan bersuruh anak murid lain bagi jalan kat dia, duduk kat dia kan. Jadi itu apa orang panggil satu sifat jugalah. Okey, satu sifat seorang guru, okey. Dia apa orang panggil dia menghargai anak murid dia tu kan, kesungguhan anak murid dia dalam menuntut ilmu. Okey, satu hari bila dah duduk belajar tu, Imam Ahmad tak jumpa Imam Baqir ni dalam halaqah dia satu hari tu. Kan, tanya-tanya dia sakit. Kan, dia sakit. Jadi habis dia mengajak Imam Ahmad pergi melawat Imam Baqir yang sakit, yang tak boleh nak hadir ke kelas kan. Bersama-sama dia dengan semua anak murid tadi yang masuk kuliah tadi, semua pakai ikut Imam Ahmad. Sampai Imam Baqir kata aku dengar gegaran ramai yang ikut Imam Ahmad pergi jumpa dia tu kan, masa pergi ziarah tu. Kan? Di situ Imam Ahmad pergi jumpa Imam Baqir kan. Jadi apa rasa kan, kalau kita lah, kalau Tok Guru kita nak jumpa kita kan, ziarah kita masa kita tengah sakit kan, apa rasa. Jadi inilah kita seronok lah kan. Okey, jadi Imam Baqir dia cerita dalam tu Syiar A'lam Nubala, cerita dia seronok sangat bila guru dia menjumpa, lepas tu main bagi kata-kata semangat pula. Dia kata uskul lah, ni absyir, suruh gembira dengan sakit ni, suruh gembira kan, sebab Allah akan bagi pahala kan. Jadi kena bersyukur saat kita sihat, kita bersyukur, saat kita sakit pun bersyukur. Okey, jadi di sini kita tengok adab guru di sini. Ya, adab guru dia caring, maksudnya dia ambil perat anak murid dia kan. Jadi Imam Ahmad ni masa ni status dia tinggi lah, Imam Muslimin. Kan? Jadi dia turun status tu pergi jumpa anak murid dia tu kan. Bagi rasa dia ambil berat kan. Lepas tu bagi semangat lagi. Okay? Jadi benda-benda itulah yang kita kena ada dalam guru kita sebagai guru. Kita kena ambil berat kepada anak-anak murid kita. Okay, kita bagi semangat yang bagi student kita yang masters, PhD, kadang-kadang ni depa semangat kuih turun lah kan. Jadi kita kena bagi semangat kat depa. Okay, rasa kasih sayang. Okay, dan level student kita ni tak sama. Kan, ada yang lambat sikit kan. Especially masa kita duduk online ni kan. Okay, jadi kadang maklumat yang kita nak sampai tu tak jelas. Kadang-kadang depa mesej kita tak tentu waktu kan. Jadi kita sabarlah, kita layanlah kan. Itu antara tanggungjawab kita. Dan murid tadi mungkin kita tengok tadi lah kan, Imam Baqir tadi semangat dia untuk menuntut ilmu kan, datang dari jauh jalan kaki. Okey, jadi semangat tu kena ada. Anak-anak ustazah yang sekarang ni ya. Okey, tolong ambil semangat tu. Kan? Kita komitmen dengan pelajaran kita. Okay? Kalau guru suruh buat assignment, buat elok-elok. Kan? Jangan buat cincai-cincai kan. Sebab Allah kata Allah suka kita buat itqan. Al-itqan maksudnya buat betul-betul kan. Raja-raja yang lecturer kita bagi, okay, buat elok-elok kan. Bagi komitmen dalam kelas. Okay, bagi respon. Okay. Jangan tak online. Lecturer tak nampak kamu buat apa kan. Tapi Allah nampak kan. Jadi itulah sikit lah Ustaz. Ada masa ya? Cukup dah Doktor. Alhamdulillah. Okey, rumusan sikit saya buat rumusan lah. Rumusannya. Sikit minta rumusan setengah minit. Setengah minit okey. Setengah minit. Rumusan ni kita paling saya nampak yang paling penting lah dalam pendidikan ni hati kita lah. Okey, kena jaga hati kita tu. Okey, jadi kita hati ni tempat Allah pandang kan. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tempat Allah pandang ialah hati kita. Ya, Allah tak pandang rupa barang kita, Allah tak pandang harta benda kita, Allah pandang hati kita. Jadi hati kita tu kita jaga. Kan? Dan Allah garanti hati yang baik ini Allah akan tolong di akhirat nanti. Kan? Allah SWT berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Insya-Allah. Maknanya hari akhirat nanti tak ada dah. Anak pinak kita tak boleh tolong kita, okey, harta kita tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita ialah siapa yang datang berjumpa Allah membawa dengan qalbun salim. Maksudnya hati yang selamat sejahtera daripada penyakit-penyakit dah. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Said atas penerangan tadi dan anak-anak sekalian bagi pelajar yang mendengar petang ni, masya-Allah, kuatkan semangat, ikhlaskan hati insya-Allah, dan guru-guru juga sama-sama kita membantu anak-anak pelajar-pelajar kita ni supaya mana mereka juga akan menjadi generasi yang terus membangun dan menggantikan kita nanti satu ketika kelak insya-Allah.
dan semua kita akan mendapat kerahmatan daripada Allah Taala. Dan seterusnya kita nak minta juga Dr. Marzilah ataupun Profesor Madya Dr. Marzilah untuk membuat penggulungan yang terakhir. Tapi tak boleh lama-lama Doktor, tak boleh gulung banyak sangat. Gulung tu lebih kurang dalam 2-3 minit insya-Allah. Dan penggulungan ini juga mesti nak memperlihatkan tentang tanggungjawab umat Rabbani ini dalam mendepani masyarakat 5.0. Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kan masa kita sebenarnya dah tamat kan Ustaz Doktor kan. InsyaAllah saya akan cuba secara seringkas-ringkasnya. Okay, untuk yang akhir ni sebenarnya bagaimana kita melihat falsafah pendidikan kebangsaan itu dalam kita nak mendepani revolusi masyarakat 5.0. Kalau kita tengok kat sini yang saya sharekan sekarang, kita sekarang pada revolusi 4.0 yang mana revolusi industri ya. Tetapi kita 100 tahun yang akan datang, tak sampai 100 tahun dah, kita akan mendepani satu lagi revolusi, ini panggilkan revolusi social 5.0. Revolusi social 5.0 ini pada masa ke depan ni lah, dalam tempoh 100 tahun yang kita akan insya-Allah kalau ada rezeki umur kita Ustaz kan, betul-betul kita akan samalah. Tapi kalau tak ada tu, kita sebab tu kita bentuk generasi kita tu supaya kita kata menjadi generasi perintis, bukan lagi follower, bukan lagi pengikut. Sekarang kita ni pengikut Ustaz. Orang kata kena guna teknologi, kita pun guna teknologi. Tetapi pada masyarakat revolusi 5.0 tu kita yang menguasai konten, mengisi ruang-ruang dalam bagaimana dipanggil artificial intelligence, kecerdasan pembuatan. Masa tu dijangkakan manusia akan hidup bersama dengan robot. Robot yang kalau sekarang ni pun dah ada dah dalam berita dunia di negara Jepun tak salah saya. Dia punya rakan dia adalah rakan serumahnya adalah robot untuk teman dia, untuk kata nak bercakap dengan dia. Tapi kita kata bila kata dah mula ada robot tu hidup dengan manusia, kita nak robot yang diciptakan dengan yang hidup dengan kita adalah robot yang ada nilai-nilai Islam dia. Settingnya itu ada nilai-nilai timur. Kita nak ada nilai-nilai timur di situ. Bagaimana orang kata tidaklah 100% daripada pengisian aplikasi dia punya setting dalam robot tu datangnya daripada barat, tetapi kita kata pengisian dalam perisian itu datangnya daripada kita punya daripada masyarakat timur. Okay, itu satu. Dan kita bincang tadi tentang falsafah pendidikan kebangsaan ini, sebenarnya bagaimana kita kata dalam revolusi masyarakat 5.0 nanti, adakah kita tengok filem-filem pun dah menunjukkan akhirnya robot tu sendiri menjadi musuh kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik lah. So kita kata walau bagaimanapun kita nak dia punya ini sebagai manusia ni kena sedar ni. Kita kata manusia ni Allah ciptakan kita, Allah kita ni dicampakkan di dunia ni lah sebab kita ada tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, sebab kita ada keyukan akal yang diberikan oleh Allah SWT. Maka dari sudut akal yang ada itulah, kita kata konektif yang ada itulah, kita kata kalau tidak berpandukan kepada hati yang dengan keimanan, kepercayaan kepada Tuhan, maka manusia akan hidup dalam kerosakan. Sebab itulah dapat saya simpulkan di sini, sebagainya yang boleh saya share kat sinilah. Dalam asas ini Tan Sri Zulkifli Abdul Razak merupakan rektor UIA telah mengetengahkan bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan ini ada kaitannya dengan maqasid syar'iyah, iaitu mengutamakan jiwa, akal, keturunan, harta dan iman. Dan ini semua adalah kita kata falsafah pendidikan kebangsaan itu kontennya, kandungannya itu memang orang kata memang sesuai dan memang tidak berapa kita kata memang layaklah standard dia tu dengan di peringkat international, di peringkat global. Kalau kata di peringkat UNESCO sendiri, dia ada 4 pilar Ustaz. Dia ada tentang bagaimana learning to know, learning to be, learning to live together. Jadi keempat pilar ni merupakan memang dia punya kaitannya tu dengan falsafah pendidikan kebangsaan tu ada kaitan yang memang sinonim. Dan kita kata kalau kita daripada pengkajian Profesor Sri Zulkifli sendiri, contoh know tu sendiri, learning to know istilah dari aspek intelek.
Kalau learning to do tu kaitan dengan jasmani. Learning to be tu kaitannya dengan rohani. Dan manakala learning to live together adalah berkaitan dengan emosi. Jadi pada kita simpulkan sini, apa yang kita kata falsafah pendidikan, melestarikan falsafah pendidikan kebangsaan dan pembangunan ummah ke arah menepani masyarakat revolusi 5.0 itu merupakan perkara asas yang perlu kita beri perhatian, terutamanya sekarang ni kita lihat peluang yang kata apa di peringkat IPT sendirilah, khusus bagi falsafah dan isu semasa dan perhatian etika dan peradaban itu memang cantik sangat diimplementasikan supaya pelajar-pelajar kita orang kata bila kata dapat ilmu ini ada ilmu nakli dan ilmu akli itu sendiri dapat diintegrasikan dan orang kata maka wujudlah lahirlah manusia yang berilmu, berbudi dan berbakti. Jadi dengan itulah yang saya dapat simpulkan. Sesungguhnya intipati dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan manusia yang mempunyai kesejahteraan diri dan kesejahteraan itu merujuk kepada bagaimana seseorang individu itu mempunyai integrasi sosial, fizikal, mental, emosi, kerohanian dan juga sosial. Dan kita katakan bagaimana kesejahteraan diri itu amat orang kata apa ada kaitannya dengan keharmonian. Bila kita hidup ni kita nak harmoni. Kita tak mahu hidup dalam keadaan bersengketa, dalam keadaan peperangan. Kita tak mahu itu hidup kita pun jadi tak seronok kan bila kita lihat peperangan yang berlaku di Syria dan sebagainya kan. Lihatlah bangunan pun dah akhirnya musnah kan kalau dah terpaksa nak kembali. Jadi kita na'udzubillah min dzalik lah, iaitu yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Walaupun kita ni hidup dengan kepelbagaian etnik, kita nak satu asas yang telah kita yang mana kita lihat daripada kerajaan sendiri telah berusaha menyatupadukan perpaduan antara kaum ini supaya dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Jadi itu sajalah kesimpulan daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Amin ya Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel kita dan dengan penggulungan yang telah pun diutarakan oleh kedua-dua panel iaitu Dr. Syed dan juga Dr. Marzilah Maksin tadi telah menamatkan semua perbincangan-perbincangan yang telah kita utarakan pada petang ni insya-Allah daripada tajuk kita iaitu melestarikan falsafah pendidikan kebangsaan dalam kemenjadian ummah Rabbani mendepani revolusi masyarakat 5.0. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga sebenarnya kepada Dr. Syed Sultan B. PK Muhammad dan juga Profesor Madya Dr. Marzilah binti Maksin di atas kesudian bersama-sama dengan kami pada petang ni untuk melimpahkan atau menaburkan ilmu kepada pendengar-pendengar kita pada petang ni dan juga kepada semua yang ada dalam program kita pada petang ni dalam Webex ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan dan puan-puan juga semua anak-anak sekalian juga dari kalangan pelajar sudi untuk bersama-sama memberikan lagi kesemarakan dalam proses pendidikan dan keilmuan dalam negara kita dan dalam membina masyarakat 5.0 insya-Allah. Dan kita jumpa lagi insya-Allah kedua-dua panel nanti. Insya-Allah kita akan ada siri yang lain. Mungkin kedua-dua panel juga kita akan gandingkan lagi untuk tajuk-tajuk yang seterusnya insya-Allah. Setakat itu dulu, mohon maaf banyak-banyak kepada semua para pendengar sekalian jikalau sebarang kesilapan dan kesalahan sepanjang saya mengendalikan program forum kita pada petang ini. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati pada kita semua. Setakat itu dulu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih kembali semua. Barakallah. Selamat berpuasa esok. InsyaAllah. Ya, selamat berpuasa semua. Maaf saya batin. Maaf saya batin sama saya. Kosong-kosong insya-Allah. Dr. Marzilah dengan Dr. Hanafi dan Dr. Syed. Terima kasih semua. Ya, terima kasih kembali. Tak scan lagi. Alright, Syed.
Okey, silakan. Dr. Salma? Okey. Okey, dah. Dah. Okey, terima kasih. Tahniah, kasih. unit falsafah. Nanti buat Terima lagi. kasih. InsyaAllah. Saya minta izin keluar dulu. Ya, selamat berpuasa semua. Terima kasih semua hadir. Terima kasih semua anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.